Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam waktu yang ada singkat ini, jadi pada malam ini kita nak sedikit kongsi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk akhlak pelakuan baginda. Ini bukan yang sunnah yang jibiliyah macam pagi tadi, pakaiannya, makanannya, tetapi ini yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita sebagai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikon kepada akhlak yang tertinggi. Bahkan disebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Jadi Rasulullah ini dinamakan Nabiul Akhlak, Nabi yang mempunyai akhlak yang sangat-sangat terpuji. Dan sebagai contoh, untuk kita kongsi sama pada malam ini, beberapa sifat, beberapa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah ini sangat lemah lembut orangnya, walaupun terhadap orang yang berkasar, walaupun terhadap musuh-musuh baginda. Kisah yang pertama, seorang Badui. Orang Badui ini Arab yang hidup di padang pasir, Arab yang hidup di pedalaman, jauh sedikit daripada bandar, jauh sedikit daripada majlis-majlis ilmu. Mereka ini perangai mereka, sikap mereka kasar. Satu hari orang Arab Badui ini datang ke Madinah, dan mereka biasalah orang kampung jumpa dengan menteri-menteri, jumpa dengan pembesar-pembesar, jumpa dengan Rasulullah ini, nak minta itu, nak minta ini, minta bantuan itu, minta bantuan ini. Jadi Rasulullah SAW pun berilah apa yang diminta. Kemudian Rasulullah sebut, ahassantu ilaika, adakah aku dah berbuat baik kepada kamu? Dah beri dah ni apa yang dia minta. Minta duit dah bagi duit, minta makanan dah bagi makanan. Lalu Badui ini, dia tak pandai diplomasi, orang Badui, orang kampung ni, dia jawab, la ahsanta wala ajmalta. Oh, tak beri apa-apa lagi, engkau tak ada buat apa-apa yang kebaikan pun kepada aku, walaupun tangan dah penuh dah dengan pemberian Rasulullah. Maknanya tak cukup lagi apa yang Rasulullah beri. Sahabat-sahabat apabila dia jawab begitu, sahabat nak bangun, nak pergi tampar Badui ni. Tapi Rasulullah kata, tak payah, biar aku pujuk dia ni. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam, ambil lagi barang-barang dari dalam, dan Rasulullah beri lagi kepada Badui ni. Dan Rasulullah tanya, ahassantu ilaika, sekarang ini adakah aku telah cukup berbuat baik kepada kamu? Lalu Badui tadi berbisik kepada Rasulullah, na'am, fajazakallah min ahlin wa ashiratin khairan. Sekarang ini memang betul, engkau telah buat kebaikan kepadaku, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang engkau lakukan kepada kamu dan ahli keluarga kamu. Jadi apabila Badui itu sebut begitu, sahabat tak dengar. Sahabat dengar yang pertama tadi. Jadi Rasulullah beritahu, bisik-bisik perlahan kepada Badui ini, tuan, besok datang lagi, dan saya akan tanya soalan yang sama di hadapan sahabat-sahabat saya. Soalannya seperti tadi. Jadi Badui itu kata, okey, esok dia datang lagi. Dan di depan sahabat-sahabat yang ramai ini, Rasulullah tanya kepada Badui ini, adakah aku telah berbuat baik kepada kamu? Ahassantu ilaika. Lalu Badui ini seperti mana yang dijanjikan dengan Rasulullah semalam, dia kata, na'am, fajazakallah min ahlin wa ashiratin khairan. Kuat suara dia beritahu, sahabat-sahabat lain pun dengar juga. Kemudian Badui ini pun baliklah. Balik dengan keadaan dia pun seronok dah, dapat hadiah daripada Rasulullah. Sahabat-sahabat pun seronok sebab Badui itu dah pandai menghormati Rasulullah. Kemudian bila Badui itu balik, Rasulullah nak ajar sunnah ini. Dia kata, mithli wa mithlu hadha mithlu rajulin lahu naqah. Bandingan aku, kamu dan Badui semalam itu, bandingannya seumpama seekor unta. Syaradat alaihi fa'atbi'hun nas falam yaziduha illa nufura. Seekor unta ni terlepas. Tiba-tiba kita nak pergi tangkap dia tu, kamu semua pergi kejar dia. Apa berlaku kepada unta tadi kalau kita semua pergi kejar? Makin lari dia. Falam yaziduha illa nufura. Rasulullah kata kalau kamu kejar dia makin lari.
Fanadahum sahibuha. Lalu tuan punya unta tadi panggil unta dia. Mari sini, mari sini. Khallu baini wa baina naqati. Dan tuan milik unta tadi beritahu kepada rakan-rakannya lain. Kamu pergi. Biar aku dengan unta ni sahaja. Pandailah aku buatnya. Fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam. Dan aku akan jinakkan dia dan aku tahu cara menjinakkannya. Jadi Rasulullah nak beritahu, nak mengajar kepada sahabat dan nak mengajar kepada kita semua, Badui tadi seumpama unta yang liar yang terlepas. Sahabat ini bila bangun nak pergi tampar Badui ini seumpama nak pergi kejar unta yang terlepas. Unta tadi akan lari, akan lebih liar. Dan Rasulullah tahan sahabat, jangan pergi tampar dia. Dan Rasulullah umpamakan Rasulullah ini sebagai pemilik unta tadi, dan Rasulullah pandailah menjinakkannya. Dan Rasulullah kata, sebut kesimpulannya, wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajul ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Kalau aku biarkan kamu semalam bangun pergi tampar, pergi terajang dan mungkin pergi bunuh lelaki itu semalam, tak pasal-pasal lelaki tadi itu masuk neraka kerana dia berkasar dengan Rasulullah, dan kamu juga mendapat dosa kerana bunuh orang yang tak bersalah. Jadi Rasulullah itu berpandangan jauh. Jadi walaupun Badui tadi itu berperangai agak kasar, tetapi Rasulullah tahu cara nak menjinakkan yang kasar ini. Seumpama unta tadi, kalaulah unta yang liar lepas, kita ramai-ramai pergi kejar dia, makin jauh dia lari, makin liar dia. Tapi biarkanlah unta yang terlepas itu kepada tuan dia. Pandailah tuan dia pergi pujuk, dan akhir sekali tak perlu pergi tampar dia, tak perlu pergi kejar dia, akhir sekali unta tu jadi jinak sendiri. Jadi itu cara Rasulullah memberi sunnah kepada kita, maknanya cara untuk menjinakkan orang yang agak kasar ini. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, tawaduknya baginda Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah masuk buka kota Mekah. Lalu Rasulullah terdengarlah suara-suara orang Mekah ni kata, habislah kita hari ni. Kalau tak kena bunuh, jadi hamba seumur hayatlah kita hari ni. Ataupun mungkin kita kena halau daripada Mekah ini. Tinggal semua harta benda kita yang kita usahakan selama ini. Habislah kita hari ni. Dan Rasulullah pada ketika itu dengar, dan Rasulullah sebut, hawwin alaik. Bertenanglah kamu semua, jangan risau, jangan bimbang. Fa inni lastu bimalikin. Aku ni tak sama macam raja-raja yang lain. Raja-raja lain bila dah masuk mana-mana negara, bila dah serang mana-mana negara, habis dibunuhnya. Yang lelaki dibunuhnya, yang perempuan menjadi tawanannya, menjadi hambanya. Tapi aku ni tidak. Wa inna ma ibnu imra'atin min Quraisy ta'kulul qadid. Aku ini orang biasa aja. Anak daripada seorang wanita daripada bangsa Quraisy. Dan aku ni seperti kamu juga, makan apa yang kamu makan. Kamu makan daging kering, aku pun makan daging kering juga. Jadi ketika itu Rasulullah ucapkan itu ketika baginda masuk ke Mekah. Mekah dah jatuh ke tangan baginda, dan di hadapan baginda ini musuh-musuh yang selama ini inilah yang melawan Rasulullah. Beberapa kali peperangan, Badar, Uhud, Ahzab. Tetapi dengan musuh yang sama, Rasulullah boleh merendah diri, tawaduk, supaya mereka ini tak rasa gelisah, tak rasa takut. Kita ini sama sahaja. Okey. InsyaAllah 10 minit lagi. Okey, dua. Yang ketiga. Saya sebutkan ini sebab kita ni, orang kita lah, bukan orang kita saja, makna manusia sekarang ini, dia lebih mengutamakan sunnah yang ghairu tasyri'iyah tadi. Mengutamakan jubah, mengutamakan serban, mengutamakan capal, mengutamakan apa-apalah, tasbihnya apa-apa. Sedangkan yang perlu tasyri'iyahnya seperti yang disebutkan ini. Macam mana akhlak Nabi, macam mana sifat Nabi, macam mana Nabi berinteraksi dengan musuh, dengan kawan-kawan. Inilah yang sepatutnya di-highlightkan berbanding dengan yang fizikal-fizikal tadi. Yang ketiga, contohnya Rasulullah ini seorang yang sangat-sangat mengenang jasa. Pada suatu ketika datang rombongan daripada Habasyah, wakil daripada Raja Najasyi. Jadi Rasulullah sendiri yang melayan ini. Orang yang datang ini orang-orang biasa saja, wakil-wakil kerajaan Habasyah. Sepatutnya hanya sahabat saja melayan. Tetapi Rasulullah sebagai pemimpin nombor 1 negara pada ketika itu, Rasulullah sendiri yang layan. Sehingga sahabat kata, nakfika ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah, biar kami lah buat kerja ni.
Tak payahlah kamu yang hidangkan makanan, kamu yang layan, ini kerja kami. Kamu tu pemimpin nombor 1, Perdana Menteri. Lalu Rasulullah sebut apa? Innahum kanu li ashabina mukrimin wa inni uhibbu an ukafi'ahum. Sahabat-sahabat sekalian, orang ini, orang Habsyah ini, mereka inilah yang telah memuliakan, menyambut, menjaga sahabat-sahabat kita apabila mereka berhijrah ke bumi Habsyah satu ketika dahulu. Ke tahun 5 kenabian, sahabat-sahabat ini berhijrah ke Habasyah. Antaranya diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah. Mereka ini begitu dilayan dengan mesranya oleh Najasyi. Mereka diberi perlindungan di Habasyah. Jadi Rasulullah kata, dulu mereka berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita. Jadi hari ini mereka datang, aku sendiri yang akan melayan mereka sebagai ucapan terima kasih dariku untuk mereka. Jadi Rasulullah ini sangat-sangat mengenang budi, ingat jasa yang dilakukan oleh orang kepada baginda. Contoh yang lain mengenang budi ini. Rasulullah ini sangat mencintai isteri baginda yang pertama, yang sepanjang 25 tahun hidup bersama, Rasulullah tidak ada isteri yang lain. Walaupun selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah ini, Rasulullah masih juga teringat-ingat, selalu juga tersasul sebut namanya, sehingga menimbulkan rasa cemburu di kalangan isteri-isteri yang lain, terutama Sayyidatina Aisyah. Dan Rasulullah SAW ini apabila mendapat hadiah, mendapat pemberian apa-apa, Rasulullah tidak pernah lupakan kepada sahabat-sahabat Sayyidatina Khadijah. Ini diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi hadiyatin qala, apabila Nabi SAW menerima hadiah, menerima pemberian daripada mana-mana, Rasulullah akan kata, idhabu biha ila baitin fulanah, bawa hadiah ini, berilah kepada pulanah-pulanah tertentu, kepada orang-orang tertentu ini. Fa innaha kanat sadiqah li Khadijah, kerana orang ini satu ketika dahulu sahabat baik kepada Sayyidatina Khadijah, isteriku. Innaha kanat tuhibbu Khadijah. Dan Sayyidina Anas kata Rasulullah ini sangat-sangat menyayangi Khadijah dan kawan-kawan kepada Khadijah. Dulu masa Khadijah ada, orang-orang inilah yang menjadi sahabat baik kepada Sayyidatina Khadijah. Sekarang ini Sayyidatina Khadijah dah tak ada, Rasulullah masih lagi mengenang jasa mereka, berbuat baik dengan Khadijah itu, sampai hadiah-hadiah pun Rasulullah hantar juga sebagai mengenang jasa-jasa itu. Jadi yang kita boleh buatnya, antara sunnah yang diajar oleh Rasulullah, kita ini kalaulah ibu bapa kita dah meninggal, kita kena cari siapa kawan ibu bapa kita untuk kita berbuat baik pula kepada kawan-kawan ibu bapa kita itu. Itu antara sunnahnya. Cerita yang lain, selepas peperangan Hunain pada tahun 8 Hijrah, buka kota Mekah, kemudian Rasul tak balik terus ke Madinah, berlaku satu peperangan namanya peperangan Hunain. Dan dalam peperangan tersebut Rasulullah bertempur dengan satu suku kabilah, suku Hawazin, dan mereka akhirnya kalah, menjadi tawanan, dan akhir sekali Rasulullah memaafkan mereka. Sebab apa Rasulullah memaafkan mereka? Sebab suku Hawazin inilah suku asalnya ibu susu baginda yang kita namakan Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang daripada perkampungan Bani Sa'ad, dia ini daripada keturunan Hawazin. Jadi walaupun mereka itu musuh, tetapi Rasulullah ingat, oh ini keluarga ibu susu baginda Halimah. Jadi Rasulullah memaafkan dia. Dalam peperangan Hunain juga, ramai-ramai tawanan itu, tiba-tiba Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah, salah seorang tawanan kita ini Syaimak. Lalu Rasulullah ambil kain baginda dan Rasulullah hamparkan di bawah, dan Rasulullah minta Syaimak itu duduk di situ. Dan Rasulullah kata, wahai Syaimak, kita ini adik-beradik. Syaimak ini merupakan anak kepada Halimah As-Sa'diyah. Anak Halimah As-Sa'diyah, jadi dengan Rasulullah adik-beradik susuan. Dan dalam peperangan Hunain ini dia menjadi tawanan. Rasulullah memuliakan dia, ingat jasa mak dia dahulu menjadi ibu susu pada Rasulullah, dan Rasulullah menawarkan kepada dia, wahai Syaimak, sama ada engkau nak ikut aku pulang ke Madinah, ataupun engkau terus tinggal di sini, tetapi engkau akan diberi hadiah-hadiahnya. Dan Syaimak memilih untuk tinggal di tempat asalnya.
Jadi Rasulullah walaupun dah lama dah, masa kecil dahulu, masa bayi lagi, kemudian dah berhijrah ke Madinah, dah jadi gajah sekarang ni, tetapi masih ingat lagi jasa ibu susu baginda Halimatus Sa'diyah. Dan banyak lagi cerita-cerita yang Rasulullah ini tak pernah lupa budi jasa yang pernah dilakukan kepada baginda. Contoh yang lain, sifat yang lain, pada suatu hari Abu Ayyub Al-Ansari, siapa Abu Ayyub ni? Yang Rasulullah tumpang rumah dia peristiwa hijrah itu. Jadi Rasulullah bila nak minum air, tiba-tiba ada sehelai bulu melekat di janggut Rasulullah. Rasulullah nak makan tu, nak minum, tiba-tiba Abu Ayyub Al-Ansari ni tengok ada bulu di janggut Rasulullah. Dan sebelum Rasulullah minum itu, Abu Ayyub pergi cabut bulu tu. Walaupun tak ada apa pun sebenarnya, kecil je pun jasa tu. Terus Rasulullah doakan untuk Abu Ayyub, nazza'allahu anka ma tukrahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabutkan daripada kamu apa-apa sahaja yang kamu tak suka. Jadi antara sunnah di sini, orang buat baik kepada kita sikit pun dia buat baik, kena doakan kebaikan untuk orang itu. Pada satu ketika yang lain, ketika Rasulullah nak minum air, tiba-tiba ada sehelai rambut di cawan ataupun di gelas itu. Dan sahabat yang bernama Amru bin Akhtab ini cepat-cepat diambil, takut-takut Rasulullah terminum. Dan Rasulullah mendoakan dia, Allahumma jammilhu, ya Allah, semoga engkau mencantikkan orang ini. Dan mengikut riwayat, orang ini hidup lama 90 tahun, dan dia ini dalam keadaan 90 tahun pun dalam keadaan handsome, kacak, tidak ada sehelai uban pun dari rambut dia, berkat doa Rasulullah tadi. Jadi nak ambil pengajaran daripada ni, maknanya antara sunnahnya ialah kita ini kena kenang budi orang. Orang buat baik kepada kita walaupun sekecil mana pun kebaikan dia tu, jangan dilupa dan doalah kebaikan untuk dia. Okey, yang seterusnya, berkomunikasi. Ini sunnah Rasulullah dalam berkomunikasi. Kana yaqbalu biwajhihi wa hadithihi ala syarril qaum yata'allafu bizalik. Rasulullah ini apabila bercakap dengan mana-mana orang, termasuk musuh yang paling jahat dengan baginda, baginda akan yaqbalu biwajhihi wa hadithihi. Rasulullah akan menghadap ke arah mukanya dan tentang matanya, bertemu muka. Kita ni kadang-kadang kalau orang tak suka, dia bercakap kita paling lain. Tapi Rasulullah ini ajar, walaupun dengan musuh yang paling dibenci. Kalau kawan sendiri tak ceritalah, ni musuh yang paling dibenci, Rasulullah akan menghadap seluruh badannya, menghadap ke arah orang yang bercakap itu. Siapa-siapa yang panggil Rasulullah, Rasulullah tak toleh macam kita. Kita kalau panggil, Rasulullah akan paling ke semuanya sekali. Siapa yang panggil itu, Rasulullah akan toleh semua sekali, menghadap ke arah orang itu. Itu cara komunikasi Rasulullah. Dalam ketika yang lain pula, ini diceritakan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qabala ahadan wa safahahu la yanza'a yadahu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yursiluhu. Rasulullah apabila bertemu dengan mana-mana orang, qabala ahadan, apabila bertemu dengan mana-mana orang, safahahu, Rasulullah akan bersalam. Ini musim di luar PKP. Okey, bersalam. La yanzi'u yadahu, dan Rasulullah tak tarik tangan dia tu hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yursiluhu, sehinggalah orang yang bersalam dengan baginda yang tarik tangan dahulu. Bila nak amalkan sunnah ni, dua-dua tahu sunnah, dua-dua tak tarik tangan. Okey. Jadi itu adab Rasulullah. Mana sunnah Rasulullah ini, mana dia pegang tangan tu lama. Okey, sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, bila bersalam antara dua sahabat ini, segala dosa-dosa yang dilakukan antara dua orang ini gugur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegang lama-lama lah supaya banyak yang gugurnya. Okey, itu sunnah Nabi. Okey. Kita ambil lagi beberapa contoh yang lain. Okey, komunikasi juga. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir Al-Bajali datang ke majlis Rasulullah. Dia datang lewat sikit, majlis dah penuh, orang dah penuh dah. Semua dah penuh. Tiba-tiba Rasulullah tengok, kesian dia. Rasulullah ambil kain baginda ni, Rasulullah campak gitu. Orang Arab ni biasa main campak-campak gitu. Kita ni
agak kasar. Orang Arab main campak-campak begitu biasa. Jadi orang Arab ini Rasulullah ini dihantar kepada bangsa Arab yang kasar. Sampai ke hari ini pun kasar Arab. Saya ingat lagi masa beli roti. Beli roti, ditanya nak berapa? Kam. Dia main, kita kata sekilo, 2 kilo. Dia main balik macam tu je. Okey, roti nan, roti tempayan tu main baling macam tu. Dah lah baling, kemudian plastik pun tak beri. Letak atas kepala macam tu ya. Jadi main style baling-baling ini adat biasa bagi Arab. Kalau dalam sah macam ni, dia nak melangkah ke depan, bagi kita Melayu tunduk, kemudian minta lagi jalan. Arab minta maaf lah. Dia tak tunduk, dia tekan bahu ataupun tekan kepala kita, kaki melompat begitu. Itu biasa, adat Arab dia tak sama macam adat kita. Jadi Rasulullah balingkan kain tadi. Kemudian bila dapat kain tu, Rasulullah kata, okey, ambil kain tu, duduk sebab tak ada tempat. Tapi dia ma kuntu la ajlisu ala saubika. Lalu dia ambil kain tu, dia cium. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak layak untuk aku duduk atas kain kamu ini. Akramakallahu kama akramtani. Semoga Rasulullah, semoga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memuliakan aku tadi. Jadi Rasulullah ini cara berhubung dengan sahabatnya. Sahabatnya orang biasa pun tak kenal pun, kita pun tak kenal ni Jarir Al-Bajali ni. Orang biasa aja. Tetapi Rasulullah ini berikan kain selendang baginda sendiri untuk diduduk. Tetapi sahabat juga pandai juga menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi sunnah ini. Rasulullah ini apabila bersama sahabat, kadang-kadang Rasulullah pergi masuk sekali. Dia kata kunna iza zakarna dunya zakaraha ma'ana. Ketika kami sedang bersembang tentang urusan-urusan dunia, bukannya 24 jam ni cerita pasal solat, zakat. Adalah kadang-kadang kita sembang pasal apa-apa, pasal minat, pasal hobi kita. Zaman sekarang ni cerita pasal bola, cerita pasal apa-apa. Dan Rasulullah SAW apabila bersama sahabat, ketika itu sahabat sedang bercerita pasal dunia, zakaraha ma'ana. Rasulullah bersembang tentang dunia juga. Bukannya bila Rasulullah masuk, terus tukar tajuk. Kita kena ingat akhirat syurga neraka, tidak. Maknanya kalau sahabat bercakap pasal dunia, Rasulullah akan masuk juga cakap pasal dunia juga. Wa idza dzakarana al-akhirah zakaraha indana. Kalau kami bercakap pasal akhirat, Rasulullah juga akan menyampuk pasal akhirat. Wa idza dzakarana at-ta'am zakarahu ma'ana. Apabila kami bercakap pasal makan, sahabat pun manusia juga, kadang-kadang cakap pasal makan, pasal kari, pasal itu, pasal ini. Jadi sahabat Rasulullah pun sembang pasal kari juga. Jadi itu antara sunnah komunikasi Rasulullah. Bila Rasulullah masuk mana-mana majlis, orang di situ sedang bercakap pasal apa-apa, Rasulullah menyampuk sama, isu yang sama, topik yang sama. Okey, sikit lagi. Pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling banyak dalam sejarah. Saya bawa lagi kisah pembukaan kota Mekah tadi. Jadi bila pembukaan kota Mekah, bila Rasulullah dah memecahkan segala patung-patung yang ada di Kaabah itu, jadi sekarang ni orang Mekah menunggu-nunggu apalah agaknya hukuman yang Rasulullah akan jatuhkan kepada kita. Semua tunggu. Dan Rasulullah faham apa yang ada dalam fikiran mereka itu. Rasulullah faham. Rasulullah beri ucapan, ya ma'syara Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Wahai orang Quraisy sekalian, kamu rasa apakah hukuman yang akan dijatuhkan kepada kamu? Lalu dijawab dalam hatinya, dia kata, habis dah kita hari ni. Kalau tak kena bunuh, kena tawan, kena halau, anak-anak kita semua jadi hamba, harta benda kita semua dirampas. Itu dalam hati. Tapi di mulut mereka katakan, nazunnu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Ya Muhammad, kami harap yang baik-baiklah hari ni. Kerana engkau ni orang mulia. Bapa kamu pun orang mulia, datuk keturunan kamu semua orang mulia-mulia semua ya Muhammad. Ini musyrikin ni, musuh Rasulullah ni. Jadi apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kamu. Sekarang ini kamu bebas, nak buat apa-apa pun kamu dah dibebaskan. Tak perlu keluar daripada Mekah ini. Maknanya jangan takut, kamu tidak akan dibunuh, kamu tidak akan ditawan, harta benda kamu tidak akan diambil. Kamu pergilah. Kalau rasa nak beriman kepada Allah, alhamdulillah. Kalau rasa tak nak beriman pun, pulanglah pada kamu. Yang pentingnya jangan buat kacau, jangan lagi buat macam kerja-kerja satu ketika dahulu. Jadi antum tulaqa, kamu semua bebas pada
hari ini. Itulah kalau nak cerita ni banyak ni, 63 tahun Rasulullah hidup. 63 tahun setiap detik daripada kehidupan Rasulullah itu semuanya menjadi sunnah ikutan kepada kita. Cuma itu beberapa contoh tambahan daripada pagi tadi. Dan saya nak buat kesimpulan. Mana S yang ketiga ini ialah sebagai tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah. S yang pertama, kenal siapa Rasulullah SAW. Yang kedua, ingat dan sebut baginda melalui selawat kepada baginda. Dan yang ketiganya, S yang ketiganya ialah sunnah. Maknanya kita ikut apa sahaja yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sama ada sunnah itu berbentuk tasyri'iyah, sama ada berbentuk arahan ataupun larangan, ataupun sunnah itu yang ghairat tasyri'iyah. Rasulullah tak suruh kita buat pun. Sebagai Rasulullah ini sebagai manusia, sebagai adat kebudayaan Arab, tetapi kerana cinta kasih kita kepada baginda, kita buat juga sebagai tanda cinta kita kepada baginda. Jadi sunnah ini tidak boleh dibelajar dalam masa 2 jam, 3 jam. Dia perlu dibelajar sepanjang hidup kita. Kerana setiap detik daripada hidup Rasulullah itu merupakan ikutan, merupakan kudwah, merupakan uswah, ikutan dan contoh untuk seluruh umat-umatnya. Wallahu a'lam. Jadi buka peluang sikitlah kalau ada soalan. Adakah? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti di situ dan kita akan bertemu dengan 2 S yang baki lagi, iaitu sirah, dan yang terakhir sekali perasaan kita, sensitivity kita apabila nabi kita, rasul kita yang kita sayangi dicaci maki, dibuat macam-macam, dilukis kartunnya dan sebagainya. Dan insya-Allah minggu yang terakhir pada minggu harapan untuk kita selesaikan 2 S lagi sebagai bukti cinta kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, kami redha Allah menjadi Tuhan kami redha Islam menjadi agama kami redha Muhammad menjadi nabi dan rasul kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingatimu, bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmat-Mu, bantulah kami untuk kami memperelok, memperbaiki amal ibadah kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifak, kepura-puraan. Bersihkanlah amalan kami daripada riya, menunjuk-nunjuk. Bersihkanlah lidah kami daripada pendustaan. Bersihkanlah mata kami daripada pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata. Engkau mengetahui apa-apa yang tersemat di dalam dada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.